Okey, kita bersama dengan Ahmad Syahrazad Sani. Dah lama standby dah tu. Lama dah. Okey, Mat. Bagi saya peluang tanya soalan boleh? Silakan ke Pak Sari. 6 wakil Hmm. Tapi kalau saya faham, semua layak secara merit, betul? Ya. Tapi kalau kita tengok kepada laporan Ahmed tadi, kan? Dia sebut kat situ pasangan bergu campuran Goh Sun Huat, Siobhan Lai hanya beraksi sehingga ke pusingan kedua saja untuk dua-dua kejohanan. Dalam laporan Ahmed menyebut bergu wanita Yoyo, Lee Zijia, kejohanan yang kedua tersingkir awal pusingan pertama. Jadi apakah ini sebenarnya petanda positif ataupun macam mana, Ahmed? Ini satu yang pada mulanya angka 6 ni angka yang agak mengejutkan saya sendiri selepas melihat aksi mereka di dua terbuka Thailand. Saya hanya menjangkakan 3 ataupun 4 wakil negara berupaya untuk lolos ke aksi kemuncak di Bangkok, Thailand ini. Tapi apabila akhbar menyebutkan bergu campuran, Goh Xuan Siobhan Lai sebenarnya cukup bernasib baik untuk layak ke World Tour Final ini. Begitu juga dengan bergu wanita Lee Mei Yan, Chow Mei Kwan serta Vivian Hu Yap Cheng Wen memandangkan ketiadaan wakil daripada China dan juga Jepun menolak mereka masuk ke dalam top 8. Jadi sudah pasti ini satu peluang yang perlu digunakan sebaik mungkin untuk memastikan bahawa bergu wanita kita misalnya tidak sekadar pelengkap jadual tetapi di terbuka Thailand kedua itu satu petanda yang cukup baik. Ada yang layak sehingga ke suku dan juga separuh akhir tetapi ini yang terbaik daripada kalangan terbaik. Kalau mereka layak jauh misalnya daripada peringkat kumpulan ke separuh akhir itu satu petanda yang baik. Setakat ini 6, saya fikir 3 daripada mereka secara merit, 3 mungkin sekadar pelengkap jadual buat masa ini. Maafkan jika saya bersikap lebih realistik pada kali ini. Okey, saya pula nak menyentuh tentang bergu lelaki. Kalau kita dapat lihat bergu lelaki Taiwan 2 kali hampakan Malaysia iaitu Li Yang dan juga Wang Qilin. Sejauh mana Amir melihat kedua pemain ini sebagai satu cabaran? Saya cukup gemar menyaksikan aksi mereka di pentas final, terutama Liang yang tinggi lampai itu. Beraksi di depan net pun cukup baik. Tetapi kita sebutkan bahawa ini kejohanan yang bakal menentukan siapa yang lebih agresif ataupun lebih pantas menyambar peluang dalam ketiadaan nombor 1 dunia bergu daripada Jepun dan juga bergu daripada China. Dan terbukti bahawa Liang dan juga Wang Qilin ini mengambil peluang ini tanpa memberikan sebarang belas kasihan kepada bergu lelaki kita. Yang pertama Goh Wisham dan juga Tan Wee Kiong dan kemudian Aaron Chia Soe. Kalau dilihat, saya lihat bahawa Aaron dan juga Woi ini masih lagi belum capai prestasi sebenar. Saya lihat bergu lelaki selain daripada pasangan daripada Taiwan itu, The Daddies daripada Indonesia, Muhammad Hassan juga Hendra Setiawan juga sangat bahaya dalam pemburuan kejuaraan. Tetapi pada ketika ini saya lagi masih menaruh harapan besar kepada Aaron dan juga Wei untuk mencipta impak berbanding Teo Yi dan juga Ong Yusin. Harap-harap mereka dipisahkan dalam undian di World Tour Final. Okey, baik. Kita nak balik kepada fokus tentang pemain perseorangan. Lee Zijia, selepas dia tewas di pusingan pertama tempoh hari, nampak sunyi, Betul. nampak sepi. Mengajuk macam ke? mengajuk ke apa? Dia okey ke macam mana? Kalau kita lihat, tiada sebarang aktiviti sosial media daripada Zijia. Saya tergerak hati. Semalam True Story, saya menyampaikan text message kepada Zijia, bertanyakan khabar mungkin ada nasib dia ingin bersua dengan peminat badminton tanah air. Tapi apa yang dikongsikan pada ketika ini, saya dah boleh jangkakan apabila dia membalas teks saya, dia mengatakan bahawa ini waktu untuk dia low profile. Mungkin tak perlu berkata begitu banyak selepas kekecewaan tempoh hari. Dan dia janji selepas tamat World Tour Final, kempen dia sama ada di peringkat kumpulan, separuh akhir atau final, dia akan tampil untuk berkongsi pandangan dengan dia. Tapi mungkin kita perlu dengar dengan pandangan bekas pemain profesional yang lebih tahu situasi Zijia ini. Saya sempat juga mendapatkan pandangan daripada Roslin Hashim. Mungkin Roslin boleh memberikan sedikit gambaran bagaimana keadaan mental Lee Zijia ketika ini. Mungkin kita boleh tampilkan perkongsian Roslin. Pada permulaan itulah agak susahlah untuk kita nak orang cakap nak accept lah benda tu kan. Katalah ada back to back punya tournament. So macam mana kita nak overcome balik confident tu. Ini yang penting lah sebenarnya, macam mana kita nak overcome balik, sebab dia sebenarnya kalau benda ni berlaku, dia tak boleh macam dia sendiri untuk handle benda ni. So macam dia sekarang ni dekat sana, dia ada macam coach Hendrawan, kesemua coach tu pun bekas pemain, mungkin pernah melalui situasi yang sama macam dia. Macam atlet ni kalah memang kena kecam lah kan. Menang disanjung macam itulah. So bagi saya apa yang dia buat
tidak ambil peduli dengan apa social media ni, itu satu tindakan yang baguslah bagi dia, kerana dia harus fikirkan ada lagi satu yang tournament yang harus dia lalui. So untuk perkara-perkara macam ni, bagi saya bagus tindakan dia, biarkan dulu. Kerana benda ni sampai bila-bila pun takkan habis social media ni. Betul, daripada kalau dia layan komen-komen mungkin akan mengganggu dia punya Tadi bukan setakat tak layan komen, langsung tak post apa-apa. Saya rasa ini kali pertama dalam kerjaya dia, dia mengambil pendekatan sedemikian. Awak sebagai salah seorang yang ikut rapat Zija kan daripada setiap tournament. Ini mungkin bukan kali pertama lah Zija kalah dan sebagainya. Bagaimana Amit lihat selalunya situasi ini kalau berlaku pada Zija, bagaimana dia bounce back? Dia memiliki perwatakan yang cukup kuatlah daripada soal mental dia, dan dia sendiri sifatkan diri dia sebagai seorang yang sangat degil. Secara kebetulan selepas Zija tewas aksi pusingan pertama di terbuka talian kedua itu, saya sempat bertukar pandangan dengan Datuk Lee Chong Wei. Izinkan Datuk Lee Chong Wei untuk saya berkongsi apa yang kita bincangkan. Datuk Lee Chong Wei menyebutkan bahawa dia ada berbicara dengan Ketua Jurulatih Personal Lelaki Negara bekas jurulatih sendiri Hendrawan. Satu elemen yang mungkin membangkitkan keterujaan saya adalah bagaimana dia menyebut ataupun dalam perbincangan antara Chong Wei dan juga Hendrawan bahawa Zija ni dah hilang fire. Fire ni dalam badminton dikata kegairahan, kemahuan tu. Ini sangat berbeza berbanding Zija yang menang pingat emas di Sukan C dan juga Zija yang layak ke separuh akhir seluruh England. Kalau nak ditanyakan saya peluang Zija dekat sini, Zija di kemuncak prestasi ataupun Zija tak di kemuncak prestasi, saya dengan persoalan lelaki ni sangat-sangat sukar. Kerana selain daripada Zija, kita ada Peter Salson, Anders Antonsen, Cho Tian Chien, Angus Engkalong. Ini semua pemain yang berada dalam top 10 in the world. Saya tak sempat menelaah mekanisme pengundian, tapi diharapkan agar Zija yang berada di pilihan ke-7, Anthony Ginting di belakangnya yang juga pemain dalam top 10, dipisahkan dengan jago-jago ni agar dia dapat membina momentum lah. 2 kemenangan yang diperlukan tidak silap saya untuk ke separuh akhir. Okey, apakah sikap berdiam diri di media sosial itu mampu membangkitkan fire untuk Zija? Satu, yang kedua mungkin apakah benar 3 calon yang Amit sebutkan mampu melangkah jauh di jalan jelajah BWF itu akan berlaku? Yang pertama, 3 calon yang saya masukkan termasuk Lee Zija dan juga 2 berlelaki negara. Saya percaya salah seorang daripada mereka akan ke final. Wow. Taruhan saya masih lagi Aaron Chia dan juga Sowick. Saya juga yakin Lee Zija akan ke final dan bangkit untuk kali ini. Ya. Okay. Dan pendekatan Zija untuk mendiamkan diri, saya percaya itu satu keputusan yang cukup matang. Walaupun dia mendiamkan diri, tapi dia tetap menghormati rakan-rakan media. Saya percaya bukan saya seorang saja, tapi mana-mana media yang mendekati dia untuk mendapatkan pandangan sebelum World Tour Final ini diberikan satu jawapan yang mungkin cukup profesional lah. Jadi itu wajar kita berikan pujian. Dan diharapkan agar pemain-pemain negara kekal semangat menjelang undian pada hari Selasa, dan seperti yang saya katakan, Aaron Chia, Sowick serta Lee Zija ke final. Kalau saya salah, takkan nak potong jari. Kalau saya salah, kita berbincang di kemudian hari lah. Tapi kena terus bagikan sokongan. Ya, betul. Itu paling penting. Baik, terima kasih. Jangan potong jari. Jangan potong jari.